Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Bun Kaitik. Dalam video ini, kami dari Grup Fabulous 6 akan membentangkan tentang strategi pembangunan perniagaan. Sebelum memulakan sesuatu perniagaan, peniaga perlu mengenal pasti jenis-jenis perniagaan sebelum mendaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, iaitu SSM. Bagi jenis perniagaan pemilikan tunggal, ianya didaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, ia memerlukan sumber modal yang kecil dan cukai yang dikenakan juga lebih rendah. Seterusnya, jenis perniagaan perkongsian daftar di bawah Akta Perkongsian 1961. Ahli-ahli boleh kongsi kepakaran dan idea sesama sendiri dalam proses perniagaan. Untuk koperasi pula, ianya tertakluk di bawah Akta Koperasi 1993 yang di mana ahli mempunyai hak mendapat keuntungan melalui dividen sekiranya koperasi mendapat keuntungan. Bagi syarikat sendirian berhad, ianya terdiri daripada 2 ke 50 orang, ia didaftar di bawah Akta Syarikat 2016. Ia mempunyai sumber modal yang lebih besar dan selalunya jangka hayat juga lebih panjang. Seterusnya, untuk syarikat awam berhad, ianya juga tertakluk di bawah akta yang sama, iaitu Akta Syarikat 2016. Ia berbeza dengan sendirian berhad kerana sahamnya boleh dijual beli di Bursa Saham Malaysia. Oleh itu, penata kewangan mereka perlu diumum kepada orang ramai. Selain daripada memulakan perniagaan baru, peniaga juga boleh memilih untuk beli dan mengambil alih perniagaan yang sedia ada, ataupun boleh bayar royalti dan yuran untuk memulakan perniagaan franchise. Seterusnya adalah kena pasti kenakan produk atau servis. Yang pertama, usahawan perlu lebih kreatif dalam menawarkan produk atau servis di pasaran supaya mendapat sambutan bagi melonjakkan perniagaan mereka. Kemudian, mereka perlu memastikan produk atau servis mempunyai nilai tambahan atau added value yang membezakan produk mereka dengan produk pesaing. Keunikan produk dapat mengekalkan pelanggan untuk terus menggunakan suatu produk atau servis, dan produk yang unik mempunyai peluang untuk berkembang dan lebih berdaya saing dalam pasaran. Kemudian, mereka perlu mengenali sasaran pasaran dan pelanggan mereka. Sasaran pasaran terbahagi kepada 4 segmentasi, iaitu demografi, tingkah laku, psikografi dan geografi. Untuk segmentasi demografi, ianya mengenai data statistik individu seperti umur, jantina, serta perkahwinan, agama, pendapatan dan pendidikan seseorang individu. Segmentasi tingkah laku pula mengenai tabiat individu, iaitu cara berbelanja, penggunaan atau personaliti mereka sendiri. Yang ketiga, segmentasi psikografi mengenai kepribadian atau karakter individu, sebagai contoh gaya hidup, minat atau kepercayaan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, segmentasi geografi yang berdasarkan keadaan suatu tempat atau muka bumi seperti populasi suatu penempatan dan cuaca. Kemudian, untuk sasaran pelanggan, sangat penting untuk dikenal pasti supaya kewujudan produk atau servis sampai kepada pengetahuan pelanggan. Terdapat beberapa cara untuk mengenal pasti sasaran pelanggan, iaitu yang pertama melalui pemerhatian pasaran atau market survey untuk melihat jika ada inovasi produk yang boleh dilakukan di sesuatu kawasan. Yang kedua, lihat minat pelanggan terhadap suatu produk atau servis pada masa kini supaya perniagaan dijalankan relevan. Yang ketiga, cipta atau kenalkan produk yang dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi kehendak pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis binti Ros Hakimi, nama matrik 265628. Akan menerangkan tentang pelan perniagaan. Apa yang perlu ada dalam bisnes plan ataupun pelan perniagaan tersebut. Yang pertama ialah ringkasan eksekutif. Ini adalah ringkasan mengenai rancangan pelan perniagaan. Ia lebih ringkas dan tepat dan apa yang sepatutnya kita ingin memberitahu tentang apa yang kita akan lakukan dalam perniagaan kita tersebut. Penerangan perniagaan ini penerangan tentang industri perniagaan. Contohnya, alamat perniagaan kita, bentuk perniagaan, tarikh dan nama perniagaan, modal permulaan dan juga bank. Seterusnya ialah latar belakang, rakan kongsi ataupun pemegang bersaham. Maklumat-maklumat seperti ini juga harus diletakkan di dalam pelan perniagaan kita. Seterusnya ialah objektif projek. Boleh dibahagikan kepada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang perniagaan. Macam apa target kita akan lakukan dalam waktu jangka masa yang pendek dan jangka masa panjang. Seterusnya kita akan membincangkan tentang rancangan pentadbiran. Kita harus meletakkan carta organisasi pentadbiran perniagaan kita, senarai jawatan dan bilangan pekerjaan yang kita ada, pembelanjaan aset bulanan dan lain-lain. Seterusnya ialah rancangan operasi. Melalui carta operasi, kita tahu setiap tugas dan pengeluaran dan kos yang dilakukan juga dikeluarkan.
Jadi setiap kos yang diperlukan dan setiap kos pengeluaran yang dilakukan akan ditulis dan kita akan lebih mengetahui dan nampak tentang setiap pengeluaran duit yang syarikat kita keluarkan. Rancangan pemasaran membuat kita dapat menyatakan apa yang ingin kita lakukan di dalam perniagaan tersebut. Ini kerana kita dapat mengenal pasti strategi yang ingin kita sasarkan kepada pelanggan kita. Contohnya, apa yang kita akan lakukan dari segi pemasaran kita untuk mencapai target sasaran ataupun strategi barangan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan, sasaran pasaran, saiz pasaran, persaingan utama, kekuatan dan kelemahan pesaing. Rancangan kewangan adalah data kewangan yang sentiasa berada di belakang pelan perniagaan. Kita dapat mengetahui aliran wang tunai syarikat yang keluar masuk setiap bulan, belanjaan, contohnya pembelanjaan kos pelaksanaan projek dan sumber pembiayaan projek, sumber pembiayaan tapak dan prestasi penyata aliran tunai. Jadi kesimpulan itu ialah keseluruhan terhadap perniagaan yang kita ingin jalankan dan haruslah menunjukkan keyakinan kita terhadap projek yang ingin kita jalankan. Kita juga harus melampirkan dokumen-dokumen sokongan untuk lebih memudahkan proses perniagaan kita diterima. Terima kasih daripada saya, Nur Anis. Untuk pembiayaan perniagaan Matrix bagi bantuan kewangan untuk mengeksport pula, PKS Malaysia boleh memohon dana pembangunan gerai MDG dan dana ekspor perkhidmatan SAF. Gerai pembangunan pasaran MDG adalah kemudahan untuk bantuan kewangan berbentuk gerai pembiayaan balik untuk membantu syarikat pasaran kecil dan sederhana PKS. Untuk dana ekspor perkhidmatan SAF memberikan bantuan kepada Bekal Perkhidmatan Malaysia MSP bagi menjalankan aktiviti untuk mengembangkan dan meneroka pasaran antarabangsa. Untuk produk pembiayaan, skim pembiayaan tekun niaga, pajak gadai Arano, skim pembiayaan teman tekun, skim pembiayaan teman Nita, skim pembiayaan kontrak I, skim pembangunan usahawan masyarakat India, skim pembiayaan usahawan bekas tentera, skim pembangunan usahawan siswaza yang berminat boleh menjalankan aktiviti keusahawanan secara individu atau perkongsian pintar smart partnership yang melibatkan 2 atau 3 orang maksimum. Untuk kaedah bayaran balik pembiayaan, yang pertama tunai melalui pejabat cawangan permis usahawan, kaunter BSN, kaunter RHB, kaunter pos, ejen bank BSN, kaunter mobile apps. Yang kedua adalah melalui cek melalui pejabat cawangan dan permis usahawan. Yang ketiga, kad debit ataupun pejabat cawangan, terminal yang melalui terminal muamalat ataupun terminal RHB. Yang keempat adalah CDM yang boleh dilakukan oleh di BSN, RHB dan Maybank. Yang kelima adalah wang pos yang boleh melalui pejabat cawangan, pos ataupun premis usahawan. Yang terakhir adalah perbankan internet yang melalui Tekun Pay, BSN, RHB, Maybank dan pos online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Hazira binti Mazli Syam dan akan menyambung pembincangan ini dengan langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang peniaga untuk memulakan perniagaan. Langkah pertama ialah mendaftar perniagaan. Langkah kedua memohon lesen perniagaan dan langkah ketiga adalah memperbarui lesen perniagaan. Langkah pertama ialah mendaftar perniagaan di SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Penting bagi bukti perniagaan itu muktamad, sah dan diperakui oleh undang-undang bagi menjalankan kontrak dengan pihak-pihak yang berkaitan. Dan terdapat 4 jenis entiti perniagaan yang boleh didaftarkan, iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, syarikat tidak berhad, perkongsian liability terhad dan juga koperasi. Terdapat 3 jenis syarat-syarat mendaftarkan perniagaan, iaitu peniaga haruslah memenuhi Seksyen 2 Tafsiran Perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan haruslah warga negara, penduduk tetap dan juga seseorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, dan perniagaan mestilah beroperasi di semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan. 3 prosedur pendaftaran perniagaan, iaitu pemilik atau rakan kongsi hendaklah mendaftarkan perniagaan tidak lewat dari 30 hari dari tarikh memulakan perniagaan dan boleh didaftarkan menggunakan nama sendiri atau nama trade dan boleh dilakukan secara atas talian melalui perkhidmatan e-biz online. Yang kedua ialah memohon lesen perniagaan. Memohon lesen perniagaan yang sah adalah penting untuk memulakan perniagaan di Malaysia. Ia termasuklah lesen pendaftaran, permit dan juga kelulusan. Dan terdapat 3 jenis lesen yang boleh dimohon, iaitu lesen-lesen am, lesen khusus industri atau sektor dan juga lesen khusus aktiviti. Yang ketiga ialah memperbarui program pendaftaran perniagaan yang di mana perlulah dilakukan
daripada tempoh 1 hingga 5 tahun dan boleh diperbarui oleh lakan kerusi sebelum tarikh luput dan juga boleh melalui ejen SSM berdaftar di pejabat SSM sendiri atau melalui online.